tersebut kerana perlu mengingat. Pertama, hudurul qalbi, hati kena hadir. Kedua, tafahum, kita kena faham setiap pergerakan kita, setiap ayat yang kita baca, bukan terjemah, bukan. Jangan faham terjemah pula. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji terendu bagi Allah, ini tak jadi. Itu kita terjemah Arab ke Melayu. Kalau Arab nak terjemah apa? Kalau orang Arab pula sembahyang, terjemah apa? Nampak ya? Arab baca itu saja. Takkan nak terjemah ke Melayu pula baca di Arab. Ma'asyiral huddar. InsyaAllah kita lanjut pada muka surat 91. Kita ambil sedikit puncanya, yakni nombor 5. Di atas itu kita baca sepintas lalu yang telah pun kita bawa pada minggu sudah. Dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahawa siapa saja yang menentang waktu adalah sangat bodoh dan tolol, atau dengan kata lain tidak mau mengerti pada hukum Allah. Hukum ni qada ya, qada daripada qadar, qada daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana telah tertutup pintu ilmu pada orang itu, ilmu ma'rifah, artinya ilmu ketuhanan ya, ilmu ma'rifah, maka tetapi jalan ilmu kepadanya sehingga ia tidak tolol dan bodoh lagi pada hukum waktu ada terbagi kepada tiga macam. Itu kita dah baca tu. Jadi kita kena baca hukum waktu ni mengikut hukum waktu secara jalan ilmu ada tiga, kita kena faham ya. Yang pertama jalan ilmu yang bersifat akli. Ini kita pakai sekarang akliyat, dia panggil, mengikut kemunasabahan, ilmu logika. Itu artinya jalan ilmu dalam sifat ini kita harus mengetahui bahawa sesuatu yang terjadi atau pasti terjadi tidak mungkin diangkat, artinya dihindar ataupun diubah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dipahami secara langsung, ketentuan takdir Allah ya. Jadi apabila kita sudah beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah dapat menerima dengan jelas. Di sini kita perlu dengan memakai hukum redha. Di sinilah yang kita perlu menggunakan sifat yang paling utama pada kita, iaitu redha, paling tinggi sekali. Tetapi apabila kita ingin kita cuba nak mengubah, kita melawan takdir dalam bahasa lain. Tetapi apabila kita ingin mengangkat sesuatu yang terjadi atau yang pasti terjadi, atau ingin melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, menunjukkan bahawa kita adalah orang yang paling bodoh dan tolol. Di sini contohnya kita berada dalam satu situasi kerja. Contoh kita ambil mudah sekali, kerjalah ya. Kita telah pun diberi Allah rezeki dengan suatu pekerjaan yang khusus. Dengan pekerjaan itu kita dapat melaksanakan kerja-kerja. Yang pertama sekali, kerja-kerja yang kita lakukan, kerja duniawi itu tidak menghalang kita dalam beramal ibadat kepada Allah, dalam mengisi masa untuk menuntut ilmu, dalam masa dapat kita membaca, melakukan amalan-amalan sunat. Ini yang kata tadi penting, yang kita kena lihat. Jadi apabila pekerjaan yang kita berada itu di mana kita dapat mengisi ilmu, mengisikan amalan, mengisikan ketaatan kita kepada Allah tanpa dikurangi, bahkan kita punya kesempatan boleh kita lakukan sebanyak mungkin, maka pekerjaan itu adalah baik bagi kita. Itu cara kita nak ukur ya. Tapi kalau pekerjaan itu sudah mengganggu ibadat kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, Al-Quran kata ya, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu ya, dan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Zikrullah di sini adalah sembahyang Jumaat pada ayat suratul Munafiqun ya. Jadi maknanya bila dikatakan sembahyang Jumaat itu masuklah dikiaskan kepada semua ibadat ya.
apabila harta benda kita, anak bina kita telah mula, ya, pekerjaan kita telah mula menggugat ganggu, ya, kita punya amal ibadah sehingga kurang ketaatan kita kepada Allah, maka ini artinya pekerjaan yang tidak baik. Jadi kita nak ubah. Kalau ada urusan pekerjaan yang lain yang boleh kita pindah, yang kita boleh ubah, boleh kita lakukan, dengan syarat kita harus beristikharah dulu dengan Tuhan. Kita ada sembahyang istikharah, kita lakukan istikharah kepada Allah. Dengan istikharah itu kita akan diberikan petunjuk oleh Allah langsung, ya, dengan mana, dengan kaedah yang Allah sendiri tentukanlah. Itu sebagai satu contoh yang pertama, jalan ilmu yang bersifat akli. Itu kena pakai akal, ya. Orang putih kata common sense, kita mesti guna kemunasabahan akal kita. Wajar ke tidak, logik ke tidak, aku nak pindah, aku nak ubah, ya, profession aku ataupun urusan-urusan pekerjaan aku sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan ilmu yang bersifat syar'i. Ya, al-syar'iyyat, jalan ilmu dalam sifat ini adalah kita mengetahui bahawa ketentuan-ketentuan Allah harus diterima, dan apa yang tertentukan Allah terhadap kita seperti menjadi pedagang, petani, tukang, supir, pegawai. Supir ni driver lah, ya, pegawai dan lain-lain, terimalah itu dengan rida dan peliharalah dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran kita. Ini wajib kita ketahui. Tetapi apabila kebalikannya, tidak mahu menerima ketentuan-ketentuan Allah dan kehendaknya, menunjukkan bahawa kita adalah seorang yang paling bodoh dan tolol. Yang kedua, melalui hukum dengan cara kita memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, ditunjuki oleh ilmu khususan dalam soal keimanan. Ya, kita ada rukun iman, ya, percaya kepada Allah, kepada Rasul. 6 rukun ini main peranan yang sangat penting, ya, dalam bahagian yang kedua, yakni B, ya, iaitu menguasai ilmu. Yang pertama sekali, kita yakin tentang rezeki. Ya, saya dah sebut dulu bab rezeki ini secara sepintas lalu. Kita fahami ada, mengikut ulama sufi, mengikut Imam Ghazali, ada 4 kategori rezeki kepada hamba-hambanya. Allah telah menentukan 4 kategori rezeki. Yang pertama sekali, rezeki yang diberi sebagai rezeki maqsum, ya, dalam nama Allah Al-Qasimu, walaupun tidak dimasuk nama itu dalam kumpulan Asmaul Husna yang 99, tapi itu di antara nama Allah Al-Qasimu. Nama Allah tu Qasim, ya, Kasim. Orang kita pakai buat nama Kasim tu, dia lah tu. Qasim ni pembahagi. Allah sebagai pembahagi tunggal. Allah yang bahagi-bahagian. Nahnu, daripada ayat Al-Quran, nahnu qasamna bainahum, ya, ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami bahagi-bahagi kehidupan mereka di dunia. Bukan mereka sendiri yang boleh bahagikan, kami yang bahagikan, ya. Kami lahirkan manusia dengan berbagai-bagai keperluan, berbagai-bagai keupayaan, berbagai-bagai ilmunya. Kami juga bezakan mereka dalam pendapatan, pencarian, rezeki dan sebagainya. Itu yang kami jadikan orang ni, nak jadikan orang ni pensyarah. Kami jadikan orang ni peniaga. Kami jadikan seorang ini sebagai engineer. Kami jadikan orang ini sebagai kontraktor, apa-apalah. Jadi kita lihat di sini, nak jadikan petani ke, nak jadi buruh kan, nak jadi apakah, itu adalah ketentuan yang tertentu oleh Allah, maka kita akan dibawa ke arah itu. Dalam soal rendah tingginya kedudukan kita, pangkat ataupun kerja kita, itu bukan soal yang mesti kita perlihat, ya. Tapi kita jangan salah faham pula. Nanti kita kata apa Tuhan bagi, kita terima, dan kemudian kita tak dapat mengikuti jalan-jalan yang sempurna. Contohnya kita dalam keadaan mendapat pekerjaan ataupun urusan-urusan yang berpendapatan rendah, ya, sudah boleh menggugat rezeki kita bagai-bagai. Ini mungkin satu perkara yang akan menyebabkan kita akan
bersungut kita akan mula melawan takdir ataupun mula tidak berpuas hati, tidak redha dengan Allah, ya. Perkara ni bukan hanya berlaku kepada manusia, ya. Berlaku kepada nabi-nabi pun ada yang telah tidak redha dengan takdir Allah. Nabi di antara 124,000 nabi, ada nabi yang tidak redha dengan takdir Allah. Imam Ghazali telah menyebut dalam kitab dia. Ini bukan calang-calang orang yang menyebut ni, Imam Ghazali juga sebut. Nabi itu sendiri, bukan rasul, ya, bukan rasul. Rasul dah lain dah, jangan samakan nabi dengan rasul, ya. Sebab tu nabi ini dia dapat wahyu untuk diri dia. Dia tidak boleh menyampaikan, tidak boleh menjalankan urusan dakwah, tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara arahan daripada Allah, ya. Tapi secara individu dia boleh lakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dia tidak membawa apa-apa risalah kepada masyarakat, kepada manusia. Maka itu adalah kekurangan-kekurangan yang boleh berlaku kepada mereka. Maka di antaranya nabi ini dia melawan takdir, dia tidak redha dengan apa yang Tuhan jadikan kepada dia. Seumpama dia menerima berbagai macam ancaman, penderitaan dalam hidupnya, maka dia pun mula mengomel, bersungut, ya. Maka Allah tegur dia. Allah tegur dia sehingga akhirnya Allah mengatakan, akan aku cabut semula kenabian yang kubagikan kepada kamu. Sampai tahap itu dia pun bertaubat kepada Allah, ya, mohon ampun, dan mulalah membetulkan balik pegangan akidahnya. Ini paling penting, apatahlah kita yang bukan nabi, ya. Maka dengan kerana itu kita kena jagalah perkara ini. Yang perlunya tuan-tuan, daripada segi kedudukan pendapatan kita tak sama, kan? Pedagang, petani, tukang, driver, bagai-bagai, ya, tak sama, kan? Kita cuba nak jadi yang terbaik, kita nak cuba dapatkan kedudukan jawatan yang terbaik, tak mampu. Kita cuba bagai-bagai, Allah dah tentukan kita nak jadi orang yang sepatutnya ditentukan oleh Allah. Contoh tadilah, ya, nak jadi doktor, tiba-tiba jadi petani. Nak jadi engineer, tiba-tiba jual nasi lemak. Hanya mampu berniaga kecil-kecilan. Tidak, di sini kita jangan bimbang. Apa yang perlu kita buat? Dalam semua persoalan ini kita nak cari berkat. Keberkatan itu paling penting. Kalau Allah anugerahkan kita keberkatan, semua jadi cukup, semua jadi padat, semua jadi padah. Boleh, ya? Kalau tak ada berkat, Tuhan tak bagi berkat dengan kita, walaupun pendapatan kita besar, ya, gaji kita besar, ya, hasil mahsul kita dapat itu banyak, tapi tidak akan memberikan apa manfaat kepada kita. Merugikan kita boleh, menyusahkan kita lagi pun boleh. Nampak? Itu kita sebut sebagai rezeki yang pertama, rezeki maksum. Itu Tuhan tentukan. Jadi di dalam rezeki maksum ini kita kenalah usaha mendekati Allah, melawan nafsu kita, bermujahadah dengan diri kita sendiri, iaitu nafsu amarah yang paling kuat, yang paling penting, yang kita kena kenali, yang kita kena bawa pimpin nafsu amarah itu. Jangan biarkan nafsu amarah itu di tangga amarahnya tanpa kita melonjakkan dia kepada tangga yang kedua. Itu yang pertama, nafsu amarah, tuan-tuan. Sebab nafsu amarah ni dia urusan dunia, dia tidak ada urusan akhirat. Dia hanya menjurus kita kepada urusan dunia semata-mata. Dia suruh kita tidur, betul, memang manusia kena tidur. Dia suruh kita makan, memang kita kena makan, betul, ya. Tapi yang dia tak boleh halang, makanlah apa-apa. Yang tu dia tak boleh halang, itu amarah. Tidurlah sehingga hilang sembahyang subuh. Nampak tak? Dan balik matahari. Itu nafsu amarah tu. Nafsu amarah ni dia mengurus kita mengikut keadaan duniawi kita. Ya, maka itu kita bawa dia, kita kena lonjak dia masuk kepada mutmainnah. Nampak? Sebelum nak sampai mutmainnah, kita mesti lonjakkan dulu kepada nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ni dia akan menyalahkan diri dia sendiri. Masalah dia begini, tuan-tuan, apa juga keburukan, apa juga musibah yang berlaku di atas kita tu, kita kena tunjuk kita, ya, ini kesalahan aku, ini kesilapan aku. Jangan menuding kepada yang lain. Nampak tak?
Itu konsep yang pertama, boleh ubah nafsu amarah. Tapi kalau kita tidak buat macam itu, kita tidak mau menyalahkan kita cuba menyalahkan orang, doa amarah itulah tak akan naik ke lawamah. Jadi nafsu lawamah ni, dia akan membawa kita kepada satu arah yang betul. Dia akan menuding jari kepada diri kita sendiri, kamu punya salah. Baru betul ya. Betul. Sebab Allah bimbing kita dalam semua keadaan. Kita yang salah mengguna. Contohnya Allah bagi fitrah kita tidur. Bila kita tidur, kita guna nikmat tidur tu terus, nampak ya, tanpa ada penyesalan. Kena sesal dulu, aku tak boleh tidur ya, berpanjangan, aku kena jaga tidur, aku kena hadkan masa tidur supaya aku dapat melaksanakan kerja-kerja Allah. Contoh, boleh bangun subuh dan membawa kepada kesihatan urusan duniawi. Itu kita kena buat. Jadi pendek kata, kalau kita layan dia terus sampai tidur, subuh pun tak mari, subuh pun tak sembahyang, jemaah sekurang-kurangnya jemaah tak hadir, maka kita sudah hilang keberkatan. Nampak? Hilang keberkatan. Inilah berarti kita akhirnya akan menyalahkan orang ya. Kita punya hasil mahsul rezeki kita tak bertambah, kita akan mula menuding orang, cari apa yang salah ya. Kalau kita gaji kecil, kita akan salah majikan lah ya, majikan tak naik gaji, tak bagi gaji, nampak, tak bagi gaji yang sepadan dan bagai-bagai. Ini kesilapan kita. Jadi kita tak faham ya, bahwasanya Allah dah tentukan rizqun maksum yang telah bagikan kepadanya. Yang perlu kerana dia telah salah. Pertama, salah menilai. Kedua, tidak mencari keberkatan. Kerana punca sumber keberkatan hanyalah Allah. Tidak ada lain daripada Allah yang memegang keberkatan, yang menganugerahkan keberkatan kepada kita. Itu yang pertama ya. Kedua, rizqun madmun dia panggil. Madmun ni rezeki daripada dhamin, yang dijamin. Itu rezeki kita yang betul ya. Rezeki kita yang betul, madmun tu. Apa yang ada di badan kita, pakaian, apa yang sempat kita makan nanti insya-Allah pagi ini, apa yang sempat kita minum, itulah rezeki kita ya. Beras 3-4 kampit dalam rumah tu belum lagi rezeki kita, belum. Sebab dia duduk dalam gaung, dalam simpanan, dalam bekas ya. Dia tak masuk dalam kong kita lagi ya. Dia boleh binasa, Tuhan boleh ambil balik bila masa ya. Datang banjir, habis. Sedang banjir yang besar, habis semua, dengan rumah-rumah dia bawa pergi kan? Macam telah berlaku pada sejurus ketika satu insiden banjir besar dulu ya. Rumah tu saja dia buat dengan semua harta benda dia 2 juta. Nampak tak? Hari ni malam ni ada juta, besok malam tak ada ya. Sudah kan? Habis diangkat, tinggal tangga aja. Nampak ya? Ini kita nak faham. Ustaz Abid Liu pergi jumpa dia, pergi bantu dia buat rumah sikit bagi kat dia, bagi duduk. Nak pergi mana tak boleh dah, duduk tangga nak pergi macam lah, jalankan tangga. Seorang artis pun ada artis kita dalam TV yang gambar banyak bawa cerita lawak, artis ini pun ya, pun sama juga. Rumah pun baru siap dia, rumah baru siap, tak ada duduk lagi. Habis rumah tu Tuhan angkat, nampak, dengan banjir, nampak. Ini kita nak faham. Ini yang kata tadi, ini Allah yang menentukan. Jadi apa yang ada pada kita, yang kita boleh berpijak, yang kita boleh berteduh, itulah rezeki kita. Satu rumah bukan kita punya. Tak mana yang kita boleh berbumbung, di mana yang kita boleh duduk lantainya, itulah rezeki kita ya. Ruang-ruang yang lain belum tentu kita punya. Nampak ya? Itu kita nak faham. Jadi pendek rezeki yang kedua, rizqun madmun dia bagi. Ini Tuhan pegang. Banyak baju kita, baju-baju kain kita dalam almari banyak kan ya. Pasang-pasang ya. Satu almari, 2 almari, kasut-kasut kita ya. Semua itu belum kita punya, yang duduk di badan kita. Kalau kita mati dengan pakaian tu, mungkin tukang mandi pula akan gunting lagi baju tu, pasal nak mudahkan.
Kalau dah agak lama kita mati, dah badan kita jadi gerah. Sebab tu bila orang mati ni, baru-baru mati ni, kita kena sapu minyak kan di lengan-lengan sendi-sendi dia supaya dia jadi lembut. Boleh kita nak bergerak dia, kita nak mandikan senang. Ya, kalau kita biar dia jadi kejang, jadi keras, kaku, susah nak buka baju. Tukang ni kata, dia tak tanya baju tu berapa mahal kita buat dulu. Kita tempah dulu mungkin 200. Ya. Tak itu kan? Dia tak tanya. Kita orang rumah pun tak kata gunting pilah, kita kata. Bukan dia nak pakai, dia tak ada lah. Nampak tak? Ya, tak? Kita pun gunting. Inilah kita nampak rizqun madmun yang di badan kita. Tuhan punya tentu, yang lain belum tentu. Yang ketiga rizqun mamluk. Mamluk di perkataan milik, milk. Ya, nah. Itu kita tolong pegang, bukan kita punya. Seorang majikan punya pekerja 100 orang, dia kena ada gaji tiap-tiap bulan untuk 100 orang kan. Dia kena simpan. Ya. Apa dalam dia punya bank simpanan dia tu, walaupun banyak, bukan dia punya. Dia hanya diberikan amanah untuk menggajikan 100 orang pekerja dia. Dan dia kena memikir petang siang malam macam mana nak cari duit supaya boleh menampung, boleh bayar gaji 100 orang tadi ini. Jadi usaha dia tadi ini perlu dengan keberkatan. Kalau Allah tak bagi berkat, usaha tu akan gagal. Betul tak? Kita perlu. Sebab tu kita minta doa yang saya baca bagi tadi itu. Di antara Allah maftah lana abwabul khair, bukalah pintu-pintu kebajikan bagi kami. Ya, wa abwabur rizqi, pintu-pintu rezeki. Semua rezeki lah yang 10. Ya. Semua kita minta. Abwabul afiyah, keafiatan, kesihatan, ya, sakinah, ketenangan, ya. Kita minta. Kerana pintu-pintu berkah, itu pintu-pintu berkah nama dia. Pintu-pintu berkah ini karena Tuhan buka kepada kita, sebab Tuhan kata, wa inna ahlil qura amanu, kiranya satu penduduk negeri yang beriman, la fatahna alim barakati minas sama', kami benar-benar akan buka berkat daripada pintu langit. Itu dia. Tuhan jamin ini Al-Quran. Jadi kita kena ada wa taqau, kena takwa dulu. Amanu, beriman kepada Allah. Takwa dan beriman. Kenapa takwa dulu? Takwa ni kena usaha untuk melakukan yang disuruh, meninggalkan ditegah, baru iman kita sempurna. Begitu juga kita nak ingat kepada Allah, kita nak cinta kepada Allah. Ya. Ada seorang budak tanya kat saya, budak telefon tanya, budak sekolah tingkatan 2. Soalan dia macam orang tua. Ya. Dia tanya kat saya, Ustaz, nak tanya kat Ustaz, bapak saya duduk mengaji kat Ustaz. Dia kata, tu dia. Oh, dia ambil telefon bapak dia lah. Bapak dah tanya sendiri kat Ustaz lah. Dia pun tanya kan. Dia kata, macam mana, apakah zikir yang boleh kita buat, kita lakukan supaya kita dapat cinta kepada Allah? Oh, tu dia soalan dia. Dia tak tanya hukum tu lah. Dia tanya bab pertuhanan tu. Apakah zikir-zikir yang boleh saya baca Ustaz supaya saya cinta kepada Allah? Tengok. Dia tak tanya soal dunia lah. Dia tanya, kamu ni umur berapa? Dia kata tingkatan 2. Bapak saya mengaji dengan Ustaz. Itu dia. Dia tak bang siapa bapak dia lah. Nah. Saya kata, awak tak tanya bapak kalau bapak mengaji? Bapak suruh tanya ke Ustaz. Nampak tak? Betul, bapak kamu bijak. Dia suruh tanya ke Ustaz. Nampak tak ya? Supaya kamu dapat penjelasan langsung. Saya kata dulu ni, kamu kena cinta Allah dulu, baru kamu boleh berzikir. Bukan kamu berzikir dulu, kamu bercinta. Kita kena bercinta dengan Allah dulu. Ya? Nak cinta, kena kenal. Betul tak? Tak kenal macam mana nak cinta? Maka itu kena kenal Allah, sifat-sifat Allah, kuasanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kamu akan dapat mengenal Allah. Bila kamu kenal Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, kamu akan cinta. Bila kamu cinta kepada Allah, kamu akan sedia melakukan apa juga yang diperintah oleh Allah. Kamu sedia menyebut nama Allah, berzikir dengan bilangan yang banyak dan tidak ada had kerana kamu cinta. Betul tak? Orang yang kita cinta, kita sedia berbuat apa saja untuk dia. Boleh bermati-matian. Ya.
Sampai ada sebutan yang gila, slogan gila. Ya, ke mulut naga pun aku pergi, aku sedia masuk, nampak dah. Ke lautan api pun aku sedia. Tak gila ke tu? Ya. Sampai jadi gila ya. Kalau cinta, kalau kita tak cinta, ya, walaupun dekat dengan kita, kita tak akan buat apa-apa. Maka kita akan lari lagi daripada dia. Kita akan meluat lagi kepada dia. Kita akan bosan jemu kepada dia. Inilah sebabnya kita jadi jemu, bosan beribadat. Kerana kita tidak cinta kepada yang kita ibadati, yang kita sembah. Maka itu perlu cinta dulu. Oh begitu. Nak cinta, kamu kena benar-benar mengenal Tuhan. Kuasailah ilmu ketuhanan, ilmu perkataan dengan Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Ya, ya, itu paling jelas kita nak faham. Ya. Jadi makanya apa yang boleh kita ambil kira di sini, rezeki yang ketiga yang sebut rizqul mamluk. Itu paling penting. Tiga-tiga rezeki ini putus, sudah ditakdirkan Allah, tak boleh berubah. Pepatah Melayu mengatakan, tidak secupak menjadi gantang, secupak tidak akan jadi segantang. Ya, ya. Lalang tidak akan jadi padi. Jom ya. Itu pepatah Melayu. Pepatah ini menunjukkan kepada tiga rezeki ini. Faham? Ya. Dia ada empat. Yang empat tu tak ada. Dia tak masuk pepatah ni. Itu tak ada sukat. Nampak tak? Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Di mana Allah berikan rezeki tanpa hisab, tanpa kira, tanpa mengira, tanpa had. Itu dia lah. Ini nombor 4 yang kita nak cari. Yang ni malaikat tak ada dalam portfolio Mikail. Mikail dia pegang portfolio rezeki. Yang ni dia tak tahu. Tuhan sendiri. Nampak dah? Ya. Rizqul maw'ud. Ini semua kena ingat ni. Pasti kena dengan kita dengan Tuhan. Ilmu ni kena ingat dah, ya. Kena mantap dalam fikiran kita, mantap dalam jiwa kita. 4 rezeki ni, ya. Saya suka ulang-ulang, ya. Sebab kita merasa lapang bila kita kenal betul-betul urusan rezeki ini, kita akan jadi senang dan kita akan nampak kebesaran, kecintaan, kerahiman Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki yang keempat, rizqul mau'ud, wa'id, janji. Rezeki yang Tuhan janji. Hang kerja rajin-rajin, nampak dia kena ada rajin tu. Hang kerja rajin-rajin, kerja sungguh-sungguh, bos kata dia kat pekerja, betul tak? Gaji ada, gaji dia bulan-bulan ada, nampak tak? Dia buat kerja ada allowance, ada OT, betul? Semua orang dapat. Tapi ke dia ni mungkin Tuhan perhati sikit lebih. Ni bos perhati lebih sikit. Macam Allah pun perhati lebih kat kita sikit lah. Sebab dia rajin, dia buat kerja elok, ya. Benda-benda yang apa tadi tidak disuruh pun dia buat kerana kepentingan untuk memberikan kemanfaatan kepada syarikat ke, kepada jabatan kan. Bila dia usaha macam tu, bos nampak lain. Jadi bos kata hang kerja rajin. Aku sokong dapat besok ni hang menegak. Bila dapat naik gaji, aku segerakan. Kalau hang lebih lain, aku usahakan bagi naik pangkat. Itu janji tu. Itu bagi rezeki janji, ya. Pasal apa dia janji? Kerana syarat dia hang kena kerja rajin. Usaha sungguh akan aku rekomen, ya. Naik pangkat, naik gaji. Ini rezeki mau'ud dia bagi. Jadi kita buat tu pula, kena ada kejujuran amanah. Paling penting, kejujuran amanah paling penting dalam urusan kerja tu. Jadi kita bila sebut amanah, kita kena ada 4 sifat dalam tu. Amanah ni kena ada 4 baru jadi amanah. Ya, saya suka menyebut itu sebab tuan senang mengaji, ya. Nak jadi amanah ni kena ada 4 perkara. Pertama sekali kita kena benar. Jangan bohong, jangan dusta. Paling penting. Macam sifat Rasul. Ya, dia mesti sedih. Nampak? Kedua, kamu kena ada ilmu. Jangan buat kerja tanpa ilmu. Kamu kuasai ilmu, belajar. Nampak tak? Ya. Apa yang boleh kamu nak capai, kamu kena usaha belajar. Betul tak?
Ya, jadi makanya bidang yang tertentu, urusan tertentu, kamu aim satu pangkat, satu jawatan, kamu kena ada ilmu tentang dia. Nampak? Kedua, kamu perlu ada ilmu. Yang ketiga, kamu mesti betul-betul mengusahakan dengan jujur, betul-betul dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil apa? Dia panggil jihad, bersungguh-sungguh di jihad. Ya, semua urusan kita buat dengan bersungguh-sungguh. Nampak ya? Yang baik-baik lah bersungguh-sungguh, yang tak baik bersungguh-sungguh ya kacau lah. Yang baik-baik aja lah, yang tak baik jangan. Ustaz kata bersungguh-sungguh, betul lah nak? Tak dia, tak gitu kan. Tok Khatib kata ya, kita buang yang keruh, ambil yang baru. Dia pakai kebas kasut baru. Dia main kasut lama, dia tinggal dia ambil kasut baru. Ambil nampak? Tadi Tok Khatib kata, buang yang lama, ambil yang baru. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Nampak tak? Dia nak perhati kasut aku lama dah. Tengok kasut ni bagi kepada kasut aku lagi. Tok Khatib pesan tadi, nampak? Itu tak betul ya tuan-tuan. Jadi kita kena ada faham lah. Jadi maka dalam keadaan ini ya, kita kena berusaha sungguh, kena ada kejujuran dan bersungguh-sungguh. Itu dia panggil mujahadah dalam semua perkara. Mujahadah ni bukan untuk keimanan kita, jiwa kita, hati kita, nafsu kita, tapi juga untuk urusan-urusan luar. Kita buat sungguh-sungguh dan yang sempurna, maka kita akan dapatlah. Itu artinya amanah. Itu nombor 3 ya. Maknanya kita kena ada bersungguh-sungguh. Kemudian kita kena ada satu harapan. Dia kena ada harap. Ya, kena ada harapan. Satu sifat yang cukup besar, yang paling penting dalam tasawuf, dia panggil sifat apa? Sifat raja'. Sifat ni kena ada dalam orang yang beriman, yang sembahyang kena ada sifat ni. Orang sembahyang confirm kena ada sifat ni. Ya, kalau tak ada sifat ini, sembahyang batin tidak ada. Dia batin, dia kosong, tak boleh khusyuk kepada Allah. Confirm tak boleh khusyuk. Sebab Imam Ghazali sebut sendiri, syarat sah batin salat, syarat sah zahir salat, syarat sah batin salat. Ada dua tak sama. Luar sah lah kita tengok, bacaan betul, rukuk semua betul, rukun kaulinya betul, rukun fi'linya betul, ya, sah ikut. Sekalipun dia tu orang yang fasik pun, tapi dia buat amalan luaran semuanya elok, sah, kita boleh ikut, hatta boleh jadi imam dia tu, ikut mazhab Syafi'i. Ya, dalam masa yang sama dia buat kerja-kerja yang haram, tapi dalam masa yang sama juga dia boleh buat sembahyang dengan baik. Itu dia pada luar ya, wuduknya cantik, pakaiannya maurat menutup kemas ya, segala rukun kaulinya baik, rukun fi'linya sejalan ya, tapi dalamannya tidak ada. Jadi kita itu rukun luar sah lah, kita hukum yang luar lah, kita tak hukum yang batin. Yang batin kita tak tahu, yang batin Allah punya. Jadi maka itu syarat sah batin pula kata Imam Ghazali. Saya sebut banyak kali juga perkara, tapi kita ulang-ulang sebut kerana perlu mengingat. Pertama, hudurul qalbi, hati kena hadir. Kedua, tafahum, kita kena faham setiap pergerakan kita, setiap ayat yang kita baca, bukan terjemah, bukan. Jangan faham terjemah pula. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji tertentu bagi Allah, ini tak jadi. Itu kita terjemah Arab ke Melayu. Kalau Arab nak terjemah apa? Kalau orang Arab pula sembahyang terjemah apa? Nampak ya? Arab bacaan tu saja. Takkan nak terjemah ke Melayu pula baca di Arab. Itu dah. Jadi dia bukan menterjemah, faham. Aku rukuk ni, apa bawa kepahaman rukuk? Faham di sini melalui, pertama sekali kita nak kena faham, nak faham satu benda tu, dia kena menguasai suatu ilmu rahsia sir. Itu dia kata-kata tadi. Sebab kita ada 3. Kita ni ada fizikal, luaran, kita ada hati, kita ada nurani. Nurani yang ketiga. Ya, dia kena ada rasa. Kalau kita makan, pertama kan, orang makan ni pertama kena ada persediaan makan, betul tak? Siap makan apa semua. Kedua, dia boleh ada kemampuan makan. Kemampuan makan kena ada selera, betul tak? Ya, kalau tak ada selera, tak ada reti. Walaupun preparation makanan itu begitu sedia, begitu baik, tapi dia tak ada selera nak makan.
Dia kena ada dua sedia. Yang ketiga, kita perlu yang ketiga tu. Apa dia? Sedap. Kenyang. Itu yang penting, betul tak? Baru makanan tu ada nilai kepada kita. Persediaan makanan betul, semua makanan penuh hati meja. Macam-macam juadah, cita rasanya. Ayam saja 10 macam. Nasak ya. Orang Malaysia ni memang makanan dia hebat daripada dunia lain. Tak ada dunia yang ada makanan macam Malaysia, tak ada. Istimewa Pulau Pinang. Ya, tu lah. Sampai musim durian pun, durian Pulau Pinang. Betul tak? Orang tak cari yang lain kan? Istimewa dia, ya. Tak ada. Jadi pendek kata, pertama persediaan. Kedua, orang nak makan tu, dia kena ada selera, dia kena ada syahwat. Kalau sedia makan, bubuh semua orang sakit, maka tak makan, tak habis makanan tu. Nampak ya? Kita duduk 4 orang makan hidang tu, kita boleh nampak ya. Orang Melayu dululah kita lah ni buffet ya. Orang dulu hidang 4 orang. Jadi 4 orang tu kita boleh kenal ya. Dia ni selera dia macam mana, dia ni makan macam mana, kita boleh nampak. Nampak tak? Ini untuk mendekatkan jiwa kita sesama jiwa. Nampak tak? Jasad kita dekat dah, jiwa kita tak dekat. Tapi dengan melalui makan 4 orang tu, satu hidang tu, kita dapat lihat kelebihan dia ya. Kita dapat mengenal jiwa saudara kita. Ini mudah kita nak mengurus perhubungan kita dengan dia, kita nak bawa rentak perkawanan dengan dia, kita nak bawa hubungan taulan dengan dia. Nampak tak? Aku berkawan dengan dia, orang ni aku tahu dia makan jari, dia makan gini. Dia tak makan banyak. Nampak tak? Jadi orang ni bukan jenis yang makan banyak. Kemudian kita tengok apa dia suka makan dalam hidang-hidang tu pula, kan? Itulah. Jadi di sini kita boleh nilai kawan kita begini, kawan kita begitu. Macam saya lah makan 4 orang, dia seorang tak boleh makan. Dia lupa hati. Ya? Kalau dengan dia punya personality dia kemahal lah. Tak ada nampak pun tak mana cacat dia. Ya? Dengan pakaian dia, dengan masa tu pakai boots jacket lah, lama cerita dulu pakai boots jacket. Kalau ni tak ada boots jacket kan. Ya? Boots jacket orang pakai dulu Dia ni seorang pegawai tinggi. Ya? Datang pula dengan 7 Series BMW. Ya? Hebat kan. Tapi dia tak boleh makan. Kami 4 orang, dia tak boleh makan. Dia lupa hati ya. Dia kata, Ustaz, excuse me, dia kata, sekarang saya nak balik. Dia pergi kat kereta dia, pergi ambil satu Tupperware kan. Dalam tu ada Nestum. Nampak lah, tu dah. Dia bawa main, saya kata, apa benda ni? Yang ni lah makanan saya, dia kata. Nampak lah. Pagi petang, siang malam, kena makan Nestum. Dia dah sampai ulcer. Perut dia dah luka. Ulcer kan. Asid perut makan dia sendiri. Orang ni tahan perut dan cerita lah. Mula daripada dia pada panik, gastrik, dibiak, tak rawat, jadilah sampai pencak yang bahaya. Dia hanya boleh makan Nestum saja. Dekat tu lah ya. Wasanya dia punya kemampuan taklah bagi lebih daripada kami yang 3 orang tadi ni ya. Inilah kita dapat lihat nikmat. Jadi kita berkawan dengan dia besok, kita berjalan dengan dia besok ni, kita kena perhatilah. Jangan bawa dia makan nasi gedap. Tak boleh. Kita pergi hadiah tu kita bawa bagi makanan yang dia tak boleh makan. Ya. Dan kita ada rasa simpati. Macam mana aku nak bantu kawan aku supaya dia boleh sihat, boleh kembali kepada kebiasaan. Itu kita ada hubungan, kita akan ingat dia. Nampak? Itu pentingnya dulu makan 4 orang satu hidang. Bukan saja kan. Hari ni tak ada yang tu kita tak kenal. Masing-masing dia duduk makan sendiri, kita tak kenal. Sistem buffet ni kita tak kenal orang lah. Dan kita tak dekat dengan orang. Kita hanya please saja, memenuhi tuntutan jemputan tuan rumah dekat tu. Ini buffet. Buffet ni bukan daripada orang Arab ya. Daripada orang Barat. Cerita ya. Ini padang yang kita lihat yang tidak boleh bawa manfaat. Habis. Jadi kita lihat pada rizqul mau'ud tadi ni tuan-tuan. Mau'ud di mana Allah janji dalam Quran ayat 2 surah Talaq. Surah Talaq ayat 2 ya. Yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Itulah ayatnya ya.
Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah, perkataan takwa yattaqillah ni wiqayah. Barang siapa yang takut kepada Allah, yang ini takut kepada makam Tuhan. Bila takut kepada makam Tuhan, dia akan taat kepada perintah Allah. Yang haram dia tinggal, yang halal dia ambil. Ini artinya dia takut. Arti takut tu wiqayah, itu makna perkataan wiqayah ni, artinya dia akan kuasai, dia akan bentuk peribadi dia sendiri kerana dia takut kepada makam Tuhan. Sebab itu dia mula dengan takut dulu. Bila takut kepada makam Tuhan, antara makam Tuhan apa dia? Memenuhi tuntutan janji Tuhan, mengikut perintah-perintah Tuhan. Nampak tak? Itu artinya takut. Kalau yang tak takut, dia langgar lah. Itu yang langgar tu artinya tak takut. Jadi maka ayat ni bunyi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan makhraja. Yang tu paling penting sekali, makhraja tu. Ya, makhraja. Dia bawa ismun nakirah secara umum, bukan khusus. Ya, nakirah ni artinya meliputi semua urusan-urusan kehidupan manusiawi boleh selesai. Tak ada satu benda pun yang tak boleh selesai. Tak ada satu benda pun yang boleh terbantut. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah yang akan beri petunjuk kepada kamu untuk keluar daripada kesulitan, bukan manusia. Kita jumpa kaunselor bijak mana sekalipun, tak mampu. Penghabis kaunselor tu sendiri bunuh diri. Ada jadi kan? Saya masa buat, kami ada satu kursus kaunseling lah, ya, bagi guru agama yang nak bertugas di Mekah. Ya, kami doktor apa nama, Ali Jantan, nama saya ingat lagi, Dr. Ali Jantan daripada UIA. Ada lagi kita tak tahu lah. Dia mari majak kami dan dia cerita kepada kami tentang kaunseling ni. Dalam tu ada satu kaunselor, orang yang mula-mula menyusun ilmu kaunseling ni. Dia mula-mula menyusun ilmu kaunseling, ya, akhirnya dia bunuh diri. Pasal apa? Dia tak tahan orang duk mencari, dia tak berhenti, nampak? Sampai tak ada masa nak tidur, tak ada masa nak makan, tak ada masa dia nak bersama keluarga. Pagi, petang, siang, malam orang mencari dia. Orang nak minta menyelesaikan masalah, dia nak selesai masalah, dia tanggung beban masalah punya banyak, jadi tekanan diri dia balik. Penghabis dia tak boleh kaunseling diri dia, satu dia pakai hukum kaunseling dia, bunuh diri, habis. Senang, orang tak cari aku pun selamat lah. Itu dia. Maknanya yang hanya boleh menyelesaikan masalah kita satu, ya Allah. Lain pada Allah tak selesai masalah kita. Nampak? Ya? Yang boleh selesai masalah kita hanya Allah. Apa yang boleh selesai masalah kita? Kerana rahmat Allah. Rahmat itulah yang menyebabkan bila kita terima rahmat daripada Allah, rahmat itulah yang boleh menyelesaikan masalah. Sebab itu Allah menyebut dalam Quran, wa rahmati, dan dalam hadis kursi, wa rahmati ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Jadi kamu mesti bergantung kepada rahmat aku, mesti bersandar kepada rahmat aku, jangan putus asa. Itu kekuatan yang paling penting. Jangan putus asa, maka kamu akan dapat penyelesaian dan semua perkara. Ya, semua jalan ada dia punya jalan keluar. Dengan syarat Allah saja boleh menyelesaikan. Rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis, ya, kita akan jumpalah ilmu yang khusus dipanggil ilmu tasawuf. Melalui ilmu tasawuf boleh selesai masalah. Betul tak, ya? Itu paling penting. Jadi kita kena kuasai ilmu tasawuf dengan sebanyak-banyak, sekuat-kuat, sedalam-dalamnya, dengan serajin-rajinnya. Macam saya sebut tadi lah. Pertama kita kena kenal nafsu kita dulu. Mujahadah, ya, kita kena berjihad melawan nafsu kita dulu. Kenal bagaimana peranan nafsu amarah. Sebab saya sebut tadi, nafsu amarah ni dia tidak akan urus masalah akhirat. Dia tak cakap masalah kebaikan. Nampak tak? Dia hanya menjurus kepada kejahatan. Ammaratum bisu. Dia hanya suruh buat kerja jahat. Kita kena rendam dia, masuk dia dalam mutmainnah. Sebelum nak sampai mutmainnah, dia kena masuk dulu lawamah. Lawamah ni nafsu yang menyesal, yang menuding jari kepada diri dia sendiri. Dua, kita tahiyat, dua pergi ke orang, tiga ambil kat kita. Nampak? Ya. Dua pergi ke orang, tiga ambil kat kita. Kita kena tuding kita dulu. Nampak tak?
Yang tunjuk ni satu, ni yang ni ibu jari ni maaf, ni jari tunjuk ni nak tunjuk kesalahan orang lah. Pasal dia lah aku jadi dulu ni, nampak tak? Bila jadi masalah, dia salahkan phone, masalah phone dia salahkan, masalah muzik, nampak tak? Ya, tak kena mengena pun, telefon tak kena mengena, muzik tak kena mengena. Itu satu alat yang penting dalam kehidupan kita. Dia salah ni pasal phone ni lah, aku nak kontak tak boleh, phone rosak, nampak tak? Akhirnya tak dapat kontak, jadi masalah, nampak tak? Dia tak salah diri dia kerana dia tak cek telefon tu dulu dia nak pakai. Patut dia kena jagalah telefon tu, betul tak? Tu dah. Tiba-tiba bila nak call, tak ada bateri dah, habis dah. Jadi masalah, tak boleh kontak, nampak tak? Dia pun terbantut, tambah lagi mudarat. Pengambil dia kata, it's all this because of this phone, dia kata. Dia marah, dia pempuk phone tu, lagi silap. Nampak tak? Kadang-kadang salah muzik, orang muzik. Ada orang yang muzik taubat, main muzik lama-lama, orang tak main muzik dah, aku taubat tak mau main. Pasal apa nak taubat? Tak kena mengena. Muzik tak kena mengena dengan taubat dah. Tak itu, mainlah muzik. Tak itulah, tidak ada masalah. Tinggal lagi jangan menyebabkan dilalai. Yang penting jangan lalai. Itu ya. Kelalaian yang paling penting daripada kesalahan. Lalai inilah yang menyebabkan berlaku kesalahan, lalai menyebabkan satu kerosakan, lalai menyebabkan kita jadi mudarat. Betul tak? Puncanya lalai. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran sahun. Ya. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Tuhan sebut. Ya. Kecelakaan maka neraka wail untuk orang-orang yang lalai. Dia tak kata orang yang mudarat, orang yang salah. Dia kata orang yang lalai. Sebab puncanya lalai. Lalai waktu sembahyang terlepas. Lalai, nampak dah? Kita dah tak boleh bayar zakat sebab kita tak cek balik akaun kita. Akhirnya kita tak bayar zakat. Lalai kerana itu dan ini berlaku. Ghafilin, jangan jadi orang yang ghafilin, orang yang lalai. Yang itu paling penting sekali kita kena fikir ya. Baru akan jadi ketenangan. Balik ke tadi ini. Bila Tuhan sebut barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia orang yang diberikan makhraja. Bila makhraja, adalah jalan-jalan yang boleh bawa kebaikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka diberi rezeki kepada dia pada punca sumber yang tidak dijangka duga. Ya, tidak dijangka juga. Kenapa apa? Rezeki Tuhan bagi rezeki itu kerana ada keberkatan daripada Allah. Ya. Wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan wa huwa hasbuh, maka dia akan diberikan Allah suatu kepedulian, peduli. Orang ni akan dipedulikan Allah. Kalau dia tidak, maknanya kalau maksudnya tidak bertawakal, dia bertawakal kepada lain, tidak bertawakal kepada Allah, maka tidak ada kepedulian daripada Allah. Allah tak peduli. Biar hang sendiri mengandung orang, ambil cari orang tu lah. Aku tak peduli ke hang? Nampak tak? Inilah kita nak biar faham tuan-tuan, yang kita kena bentuk. Apabila sampai kepada kedudukan apa yang dituntut dalam ayat ini, kalau kita boleh lakukan, maka kita akan dapat jalan-jalan keluar dan juga rezeki yang tanpa diduga. Confirm, pasti. Itu yang artinya, ini dipanggil ayat 1000 dinar. Ayat ini kita kena hayati, tadabbur maknanya, bukan tulis frame besar-besar je rumah. Nampak? Ditempah koper tulis besar-besar tulis ayat 1000 dinar buah di rumah, buah di kedai, restoran, nampak? Ya. Dan itu tutup juga restoran, dia pula masalah banyak yang masih tak terlepas. Ayat dia bukan boleh di sini, dia suruh di sini. Penghayatan ayat itu mesti ada di sini, bukan di dinding. Ya, itu salah faham kita tu, tak reti ya. Al-ilmu fi sudur wala fi sutur. Imam Syafi'i, ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Saya baca ada banyak kitab, tapi saya tak faham nak buat apa. Saya dah baca sama kitab, saya tak dapat hayati. Habislah. Itu bukannya susah tak mana nak faham. Jadi itu kita ambil begitulah ya. Baik. Balik kita lagi, sambung.
Jalan ilmu yang bersifat adat, ada kebiasaan. Tadi akal, kedua syar'i, ketiga biasa. Al-adiyatu al-adiyat, jalan ilmu dalam hal ini iaitu menurut adat kebiasaan. Bahawa kejadian yang selalu terjadi adalah di luar kehendak kita, di luar rencana kita, dan kadang-kadang tiba sewaktu-waktu. Ini harus dijadikan ilmu oleh kita bahawa itu sudah tetap pada hamba-hambanya, bahawa itu adalah hikmah-hikmah Allah yang di luar ilmu hambanya. Ini arti peribahasa orang kita, rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Ini kita kena faham. Banyak perkara yang kita cadang nak buat, kita rancang nak buat, tak jadi, ya. Ada perkara yang kita tak duga, yang tu pula kita dapat, ya. Banyak perkara yang kita tak duga, yang kita tak jaga, yang tu pula kita dapat. Nampak tak? Ya? Itu dia. Inilah peribahasa orang kita, rencana di tangan kita, kita hanya merencana, yang menentukan adalah Allah. Ini betul. Hal keadaan ini banyak contoh-contohnya yang kita jumpai pada umat manusia. Misalnya seorang melihat kenyataan tingkat pendidikannya tidak akan mungkin pada adat menjadi seorang menteri, ya, daripada segi dia punya pengalaman ilmu dia bagai-bagai, ya, dia punya kita kata kemahiran dia, begitu juga dengan dia punya pendidikan dia. Tetapi memang tak boleh jadilah, aku memang mana boleh jadi menteri, tak boleh, ya. Aku LCE pun tak pas dulu, macam cerita lah. LCE pun tak pas, ya, tahu jadi adun. Itu dia, ya. Masya Allah. Apa jalan, mana dia jaga kan, 15,000 sebulan. Tapi lah, dia kata yang penting dapat 15,000 sudah, satu penggal elok lah, ya. Ini bukan boleh jadi ketua ni, penghulu nak jadi pemimpin tak boleh. Sifat macam ni, ya, rosak orang kan, ya. Dia, ini kejadian dia. Tapi tak sempurna lah. Walaupun jadi ada pangkat jawatan dia dapat, tak sempurna. Susah orang ramai, tak terpenuhi apa tuntutan masyarakat, dia sendiri tak dapat menjalankan kerana pendidikan dia rendah, kemampuan ilmu dia juga rendah. Itulah. Dia kata ini menjadi seorang menteri, tapi dengan kehendak Allah dia menjadi menteri. Seorang tidak pernah sekolah ekonomi, pada adat tidak akan mungkin menjadi seorang pedagang besar, tetapi kenyataannya menurut kehendak Allah dia menjadi seorang milianer, seorang jutawan, ya. Hanya repair, ya. Dulu mendiam Lobonzio kan, dia bukan boleh baca, tak boleh baca, tak boleh tulis, tak kerti baca, tak kerti tulis, ya. Duk repair motosikal. Motosikal, kap cai, orang duk mantak kat dia, duk repair. Dulu pula motor-motor orang putih, mana ada motor Jepun. Jadi cerita kan, bila ada tawaran daripada Jepun, motor plastik, Honda Cup tu motor plastik kan. Tu nak bagi ke orang Melayu tak mau. Tuan Haji Yusof tu saya kenal dengan Yusof ni. Dia ni pengedar motosikal Royal Enfield, Norton, Trine, BSA. Itu dah lah. Itu dia. Jepun nak bagi kat dia, dia tak mau. Dia kata motor plastik tak kuat. Nampak tak? Pun siu ambil motor tu. Orang tak cari yang plastik kan? Harga dia murah. Nampak tak, ya? Senang handle, senang bawa. Itu yang buku naik tu. Nampak tak? Itu nak jadi cerita. Itu kita ambil faham. Orang Melayu ni pasti duduk tengok jenama, ya, duduk perhati kepada jenama, ya. Orang putih ni, kita masih lagi Western Oriental ni, masih duduk faham kata orang putih punya semua bagus. Orang putih buat semua bagus, ya kan? Made in England dengan made in Hong Kong tak sama kan, ya. Itu dah salah kita. Jadi kita punya pemikiran tu sudah, kita tidak melakukan suatu transformasi, ya, dalam menjalankan urusan-urusan perniagaan kehidupan kita. Kita tak tengok masa depan, keadaan suasana bagai-bagai, ya. Itulah artinya. Ya. Macam flat pun, kita buat flat, tanah tak besar mana, tapi kita boleh buat rumah banyak. Kita duk fikir rumah ada tanah, tanah kecil, tak ada lah. Tapi ada pemikiran. Ini pemikiran orang Cina jugalah, Ho Chi Minh, orang yang mula-mula fikir, ya. Dia dapat nasihat daripada kontraktor Jerman ni, hang boleh buat rumah. Macam mana rumah tu? Kita buat tinggi rumah tu.
Kita buat flat kan. Itu satu cara. Itu yang buat flat kan? Senang dah buat flat pula. Dia pakai teknologi Jerman kan. Pakai skeping letak. Yang tak payah pakai paku kan. Yang pakai letak. Itu ada sekarang ni reference tu. Kita tengok kan? Kuat tu. Nak paku dinding dia tak boleh. Keras. Dia pakai teknologi Jerman. Itu contohnya kan. Buat rumah di bukit-bukit pula ya. Pakai teknologi Jepun. Ya, itu antaranya. Jadi pendek kata, kalau kita ambil perhati, semuanya itu perlu kepada keadaan ilmu kita. Jadi kalau ilmu tidak ada, menyalahi ilmu, maka kita jangan salah takdir. Buat flat, buat apa? Kondominium runtuh. Jual kan? Kondominium. Runtuh kondominium. Ya. Jadi kononnya tak dapat kelulusan. Sebenarnya bukan masalah kelulusan. Salahkan kelulusan apa? Ya. Salahkan kontraktor itu sendiri. Ya. Kerana tidak padat, tidak ada begitu keserasian dalam segi ilmu pembinaan. Ini maka jadi masalah. Ya. Dia tak guna ilmu yang betul. Ini soal adat. Jadi maka jadilah masalah. Kemudian salah apa? Salah itu, salah ini, bagai-bagai. Itulah. Itu kita kena faham. Jadi makanya kata musannif, kejadian-kejadian yang biasa terjadi di luar ilmu dan dugaan kita sebagai makhluknya adalah merupakan jalan ilmu pada kita bahawa hukum waktu tidak boleh ditentang. Menentangnya atau melanggarnya berarti tolol dan betul-betul tidak mau mengerti pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya yang maha agung dan suci. Menentang dan melanggar hukum demi mengejar kehendak nafsu dan maksud diri adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya. Sebab itu kita perlu kepada ilmu. Ilmu ni kita perlu kepada, senang saya nak faham lah, tuan nak faham itu kita kena ada. Kita kena ada dua sunnah ya. Kita ada dua sunnah dalam kehidupan. Pertama sunnatullah, sunnah Allah. Kedua sunnah Nabi. Ya, sunnah Allah ni artinya segala bentuk keperluan kehidupan duniawi, tadbiran duniawi. Macam mana kita nak urus dunia kita supaya kita dapat kemanfaatan. Contoh sunnah ni mula-mula sekali Nabi Allah Adam ketika diturunkan mula-mula sampai Nabi Idris, sampai Nabi Nuh tak makan daging. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Idris, Nuh, tiga Nabi Rasul ni tak makan daging. Umat dia tak makan daging. Dia tak makan, dia makan ikan je. Daging, dia tak makan sayur-sayur, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijiran dia makan. Ya, dia tak makan. Zaman Nabi Ibrahim baru mula makan daging. Dia kata bila makan daging ni kita akan jadi masyarakat yang makan daging banyak ni, dia tak besar, dia kecil. Nampak tak? Macam tu kita pelan kecil. Nampak ya? Pasal makan daging. Ya. Termasuk daging-daging yang dia tak boleh makan pun dia makan juga. Jadi masalah lagi lah. Kita banyak penyakit hari ni kerana kita makan daging. Ya, sebab tu Nabi makan juga daging seminggu sekali, hari Khamis. Nabi makan daging hari Khamis. Dia ada hari tu Nabi makan. Ya. Hari lain Nabi tak makan daging. Ya. Itu satu kelebihan Rasulullah SAW. Jadi makanya apa yang kata tadi itu Adam, dia makan makanan sayur-sayur ni semua kerana dia tak ada benda nak rancang. Macam daging dia tak makan bukan pasal apa. Daging dia dah masak kan, baru lembut, boleh telan. Tak masak dia tak tahu apa macam mana cara nak masak. Sebab dalam syurga tak masak. Dalam syurga tak ada dapur, tak ada. Tak ada chef, tak ada. Ya, tak ada. Tentu makanan ada aja begitu. Jadi dia tak tahu nak buat makanan macam mana. Habis makan benda-benda raw ni lah, sayur-sayur, kacang-kacang, ya, daun-daun, makan tu je lah. Buah-buah, makan tu aja. Ya, vegetarian 100%. Ya, tu Adam tu, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, sama juga. Ya, jadi apabila sebab tu dia boleh hidup sampai 1000 tahun, sampai 400 tahun boleh hidup. Ya, tu dah. Jadi makanya datang Jibril, menghajak Nabi Adam. Dia bawa api sikit. Dia kata nak makan kena masak. Nak masak kena pakai api.
Tok Adam tanya, api itu apa? Aku tahulah nama api itu, aku dengar, aku mengaji di surga, tapi aku tak tengok api itu macam mana. Nampak tak? Maka Nabi Jibril pergi minta api kepada Zabaniah, malaikat jaga neraka kan. Dia punya celup api neraka tu, yang dia nak ambil tu hanya sebesar jari lah. Sebesar ibu jari api itu daripada neraka, celup 70 kali di lautan. 70 kali celup lautan tu nak bagi sejuk. Tu yang kita dapat api tu dah celup 70 kali lautan tu. Yang kita dapat tadi ni, api neraka hanya besar ibu jari. Bagi dekat tu Adam, habuan nak masak, Jibril tunjuk lagu mana cara nak masak. Nampak tak? Baru reti, baru makan makanan-makanan, itu pun makanan-makanan daripada sayur, daging tak masak ya. Tak makan juga ya. Dia tak tahu nak sembelih kambing, tak tahu nak sembelih lembu, tak tahu nak sembelih unta, tak tahu. Sebab tidak ada mati. Mati belum ada lagi masa tu. Maut tak ada. Yang mati mula-mula berlaku kepada Habil yang dibunuh oleh Qabil. Qabil dibunuh Habil. Maka iblis ni, asutan iblis pergi jumpa Tok Hawa, bagi tahu kata Allah, Habil dah mati, sudah dibunuh oleh Qabil. Tok Hawa tanya, mati itu apa? Mati itu dah tak boleh lihat, tak boleh mendengar, tak boleh hidup, tak boleh makan, tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Nampak tak? Tok Hawa pun meraung, menangis. Menangis kuat, menangis tak berhenti. Menangis kali kedua. Menangis pertama kena keluar pada syurga. Menangis kedua pasal Habil dah tak boleh bercakap, tak boleh dengar, tak boleh apa. Nampak tak? Habislah tu. Iblis berpi dah. Saat ni tu ada masuk. Hawa duduk menangis. Duduk elok-elok pasal apa? Habis menangis. Dia kata Habil tak boleh lihat, tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Nampak tak? Tak boleh bergerak, tak boleh angkat tangan, tak boleh jalan kaki. Nampak tak? Ya. Oh, itu kah? Kata Tok Adam, aku tahulah yang tu. Yang tu aku mengaji dulu. dalam ilmu asma. Itu namanya mati. Kata-kata mati, Tok Hawa berjerit lagi kuat. Atau orang perempuan ni dia punya yang tu lah. Dia nak buang dia punya stres, dia kena menangis. Menangis kerana suka, menangis kerana duka, menangis kerana seronok, menangis kerana takut. Dia nampak menangis. Nampak tak? Betul tak perempuan lah? Suka pun menangis, duka pun menangis, seronok pun menangis, takut lagi menangis. Betul tak? Kita tiga ya. Nampak tak? Kita takut tak menangis? Nampak tak ya? Betul tak? Kita seronok boleh jadi menangis, kita duka boleh menangis. Nampak tak? Kita suka tak menangis. Suka pun jarang. Suka, orang lelaki jarang lah suka nak menangis. Dengar kita dapat apa menangis, dapat bonus 55 bulan tahun ni gaji nak raya-raya ni kerajaan bagi 5 bulan. Ni bukan betul tau, ni kata betul. Saya reka yang cerita marah ni kerajaan kat saya kan. Ustaz Abi kata bawa dia ni tu contohlah kata dekat raya ni kerajaan bagi 5 bulan bonus kepada pejabat awam. Nampak tak? Tak menangis. Nampak? Orang perempuan boleh menangis. Nampak tak? Baru dapat rezeki. Nampak tak? Seronok lah, boleh beli tu, boleh beli ni. Yang perempuan dia nampak menangis. Nampak? Ayat mata kasih, ayat mata rindu, ayat mata takut, ayat mata Bollywood. Nampak tak? Ayat mata Bollywood yang tu lagi banyak Bollywood ni. Dia panggil ayat mata buaya. Nombor 4 tu ayat mata buaya. Buaya ni duduk menangis tak berhenti. Nampak duduk mata duduk takung ayat mata 24 jam. Itulah di antaranya saja kita sentuh sikitlah sense of humor pagi-pagi ni kan. Jadi makanya kejadian itu yang kita hari ini berkata kejadian yang biasa di luar ilmu dan dugaan kita sebagai makhluk adalah merupakan jalan ilmu pada kita bahawa hukum waktu tidak boleh menentangnya atau melanggar, berarti tolol dan betul-betul tidak mau mengerti pada suci, menentang dan melanggar hukum demi mengejar kehendak nafsu dan maksud diri adalah sia-sia dan tidak ada faedah. Berkata hukama, man talaba ma lam yuhlaq
at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Ini kata hukama, barang siapa mencari sesuatu yang belum dicipta, berarti melatihkan diri sendiri dan tidak mendapat rezeki apa-apa. Nampak tak? Kesimpulan, kita wajib menerima kejadian-kejadian apa saja ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Apakah sifatnya manis ataukah sifatnya pahit, hendaklah kita sambut segala ketentuan Allah itu dengan ridha dan ikhlas, dan memelihara ketentuan-ketentuan Allah itu menurut daya kemungkinan diri kita pada menjalankannya. Sebab memilih jalan sendiri di luar apa yang dikehendaki Allah adalah tolol dan bodoh, di samping melelahkan diri sendiri dalam mengejar sesuatu yang tidak ada faedahnya. Mudah-mudahan kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba yang diridai olehnya. Moga-moga pula kita selalu dipimpin Allah, selamat daripada mara bahaya dan malapetaka, selalu mendapat kurnianya dan nikmat-nikmatnya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi di sini kesimpulan ialah sebagai amal ibadat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, kita pelihara sembahyang sunat duha, ya tuan-tuan, sunat duha. Ini kehidupan. Sembahyang sunat duha ni untuk membimbing, membentuk kehidupan yang bahagia, tujuannya, ya, sembahyang sunat duha. Kelebihan dia, ya, orang yang rajin pelihara istiqamah dan sembahyang sunat duha, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Itu tambahan diberi amalan, amalan kita. Antara amalan-amalan lah, ini amalan dia tuan-tuan, ya. Jangan abai, jangan tinggal. Sekurang-kurang 4 rakaat. Saya tak mau kata 2, ada ulama kata 2, saya tak mau kata 4, ya. Semua turun dengan 4, tak turun dengan 2 tau. Allah Ta'ala buat perkara semua ada 4, bukan 2, ya. Maka tu sampai kita kena ambil kira. InsyaAllah kita buat 4 rakaat sunat duha paling kurang, rajin sampai 8 lah, ya. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat pimpinan daripada Allah sendiri, ya, untuk mengurus kehidupan kita, dan dengan itu kita tak akan melanggar hukum-hukum waktu, kita akan sedia dipimpin dan berada dalam keadaan jujur dan ikhlas, insyaAllah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.